Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Dan berusaha manfaati maksal ini dengan ketakbiran yang berusaha Jalaluddin bin Jais BKM, yang berusaha Puan Siti Hajar binti Harun BK Curriculum, yang berusaha Puan Salila binti Zainuddin BK Petang, semua guru, semua murid Ustaz Sayangi dan juga semua waris bapak yang dihormati oleh Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada petang ini dapat Ustaz memberikan sedikit ucapan sebenar dengan majlis ataupun program Malam Nuzul Al-Quran yang sama-sama kita akan sambut pada malam ini. Sedar tak sedar kita sudah pun berada melepasi nisfu Ramadan. Malam ini sudah masuk malam 17 Ramadan yang kita tunggu-tunggu, kerana malam inilah malam diturunkan Al-Quran di Baitul Izzah. Dan kita fahami bahawa itulah kehidupan kita sebenarnya. Al-Quran sebagai imam, Al-Quran sebagai nur, Al-Quran sebagai huda, dan juga Al-Quran sebagai rahmah. Yang kita baca selalu dalam doa, Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhum ma nusina وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau jadikanlah Al-Quran itu sebagai apa? Waj'alhu lana imaman, sebagai imam kami, wa nuran, sebagai cahaya kepada kami, wahudan, sebagai petunjuk kepada kami, wa rahmah, sebagai rahmah kepada kami semua. Allahumma dzakirna minhum ma nusina, ya Allah, ajarlah kepada kami apa-apa yang kami tidak tahu. Warzuqna tilawatahu ana al-lail. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhum ma nusina, ya Allah, Engkau peringatlah kepada kami apa-apa yang kami tidak tahu. Wa'allimna minhum ma jahilna, dan Engkau ajarlah kepada kami apa-apa yang kami masih jahil. Warzuqna tilawatahu ana al-lail, Engkau rezekikan kepada kami dapat kami membaca Al-Quran itu sepanjang malam, wa atrafan nahar, dan sepanjang siang. Kita doa Allah Ta'ala semoga kita menjadikan Al-Quran itu bukan hanya dibaca dalam bulan Ramadan sahaja, tetapi dibaca pada setiap hari, setiap pagi, petang, siang dan malam. Walaupun Ramadan akan berakhir, kita tetap dijadikan amalan sebagai amalan yang istiqamah, sehinggalah kita bertemu dengan Allah Ta'ala Rabbul Jalil. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Allah Ta'ala menyebut, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maksudnya, dalam bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk kepada siapa? Kepada seluruh manusia, bukan hanya kepada orang-orang Islam, tetapi sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk kepada seluruh manusia.
wa bayyinatin minal huda, dan juga sebagai penjelasan kepada petunjuk, dan juga sebagai pembezaan di antara yang hak dan yang batil, yaitu Al-Furqan. Manakala dalam surah Al-Qadar tersebut tentang ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Jadi kita fahami bahawa Al-Quran itu bukan benda yang main, benda yang sangat-sangat besar maknanya kepada orang-orang Islam, kepada umat Islam. Oleh itu kita kenalah sentiasa menjadikan amalan, menjadikan pembacaan Al-Quran itu sepanjang siang dan sepanjang malam. Oleh itu dalam hadis menyebut khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, orang yang paling baik sekali di kalangan kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Dua-dua Nabi puji, orang yang belajar pun Nabi puji, dan orang yang mengajar pun Nabi puji. Itu kita harap semoga kita dapat masuk ke dalam kedua-dua golongan ini, golongan yang pengajar dan golongan yang belajar. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, marilah kita membuat koleksi kembali tentang Al-Quran, tentang kelebihan Al-Quran. Kita tengok contohnya, kita ambil mudah contohnya dalam Ummul Quran, yaitu surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah Sab'ul Masani, 7 ayat yang berulang-ulang. Dalam Fatihah ada 7 ayat. Dalam surah Fatihah ada 29 perkataan. Manakala dalam surah Al-Fatihah ada 143 huruf. Bayangkan setiap kali bila kita membaca surah Al-Fatihah, kalau kita membaca tanpa wudu, setiap satu huruf digandakan kepada 10 hasanah, 10 ganjaran kita akan dapat. Bermakna orang yang membaca Fatihah tidak ada wudu, dia mendapat 1430 pahala. Sekali baca Fatihah dapat 1430 pahala. Bagi yang ada wudu pula, daripada 10 hasanah digandakan kepada 20 hasanah. Kata Sayyidina Ali, orang yang ada wudu, setiap huruf digandakan kepada 20 pahala. Jadi orang yang ada wudu membaca surah Fatihah, dia mendapat ganjaran 2860 pahala yang Allah berikan kepadanya. Manakala orang yang membaca Fatihah dalam solat, baca dalam sembahyang secara berdiri, setiap satu huruf digandakan kepada 100 pahala. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, bila kita membaca dalam solat, dalam sembahyang, satu huruf 100 pahala. Kalau dalam surah Fatihah saja kita mendapat 14.300 pahala bagi sekali membaca Fatihah dalam solat. Begitu punya besar Allah Ta'ala nak berikan kepada kita. Oleh itu, saya harapkan semoga semua sekali, semua warga sekolah khususnya, bacalah Fatihah dengan sempurna, bacalah Fatihah dengan baik, bacalah Fatihah kalau boleh kita bertalaqi, kita tasmid dengan guru-guru kita, supaya kita memastikan surah Fatihah kita itu dalam keadaan sah bacaan. Kalau tidak, maka kalau sekiranya ada cacat celah Fatihah kita, maka akan merosakkan solat kita. Oleh itu dalam Fatihah ada kesalahan yang khafi, ada kesalahan yang jali. Macam mana dengan yang dikatakan contoh kesalahan yang jali, kesalahan yang besar? Kesalahan yang besar apabila kita mengubah huruf. Contohnya kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, tutup mulut, apat mulut, ujung kalimah Ar-Rahim, tetapi dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, dia ambil, ditukar daripada huruf Mim kepada huruf Nun.
itu kesalahan yang besar. Apa akibatnya? Bagi orang yang membaca Fatihah, dia ubah huruf, hukum dia batal Fatihahnya, dan hukum dia berdosa kerana dia membaca Fatihah dalam keadaan tidak betul. Itu kita kena pastikan semua warga sekolah kena berhati-hati semasa membaca suratul Fatihah. Jangan sekali-kali kita mengubah huruf. Itu contoh dia juga, ihdinas siratal mustaqim, mustaqim qaf dia ubah kepada mustaqim, dia ubah huruf qaf kepada kaf, batal Fatihahnya, dan orang yang baca itu juga adalah orang-orang yang berdosa, dan sembahyang dan juga tidak sah. Bagaimana contoh yang disebut sebagai kesalahan yang khafi? Kesalahan yang khafi itu dia memanjangkan mad. Contohnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia melerik. Dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia memanjangkan. Sepatutnya situ hukumnya mad asli alif baca hanya 2 harakat saja, tetapi dia panjang lebih kepada 2 harakat, bermakna cacat bacaannya. Bila cacat bacaannya menyebabkan sembahyangnya sah, walaupun kesalahannya kecil, sembahyangnya sah, tetapi di sisi Allah Ta'ala dia tetap berdosa kerana dia tidak belajar. Itu kita kena niat kita masih belajar. Bila kita niat kita masih belajar, kesalahan yang kita baca dalam Al-Quran diampun oleh Allah Ta'ala. Bagi mereka yang tidak niat sebagai pelajar, dia sudah menanggung dosa-dosa yang dia buat setiap kali dia membaca Al-Quran. Tuan-tuan dan puan sekalian, dalam Al-Quran ada 1.027.000 ayat, 6.236 ayat. Bermakna huruf dalam Al-Quran berjumlah 1.027.000 huruf di dalam Al-Quran. Bayangkan kita baca daripada surah Fatihah sampailah suratul Nas, jumlah huruf yang kita membaca 1.027.000. Oleh itu kita harapkan semoga setiap kali kita khatam Al-Quran, maka kita kena sentiasa mengharapkan ganjaran daripada Allah Ta'ala. Semoga kita dapat membaca Al-Quran ini setiap kali telah habis khatam, kita sambung lagi. Jangan bila ada khatam kita simpan Al-Quran, tutup dan tidak baca. Sepatutnya sikap kita setiap kali kita ada khatam Quran, sambung balik. Khatam Quran sambung balik sampai bila-bila. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita kena ingat Rasulullah SAW nak mendapat wahyu itu bukan benda yang senang, bukan benda yang mudah. Ada yang Rasulullah dapat melalui mimpi, ada yang Rasulullah dapat melalui ilham, ada yang satu benda yang sangat-sangat susah, iaitu apabila Nabi Muhammad SAW dapat melalui bunyi seperti bunyi rocing. Ini yang sangat-sangat azab. Bayangkan Rasulullah bila menaiki unta, bila turunnya wahyu, maka akan terduduk unta tersebut. Bermakna begitu beratnya wahyu yang Rasulullah SAW menerimanya. Oleh itulah kita jangan buat main-main. Disebabkan Rasulullah menerima wahyu daripada umur 40 tahun sehinggalah Rasulullah wafat umur 63 tahun, berjumlah 23 tahun lamanya Rasulullah menerima wahyu. Oleh itu kita harapkan semoga seluruh warga sekolah dapat membaca Quran dengan sempurna. Oleh itulah antara KPI pengetua kita meletakkan seluruh warga sekolah dapat menghafaz surah Yasin dengan sebaik mungkin dan menjadikan amalan sepanjang hidup. Kita harapkan semoga Ramadan ini kita menjadikan satu titik tolak untuk kita sama-sama menghafaz surah Yasin. Kita berazam insya-Allah semoga Allah Ta'ala merahmati seluruh warga sekolah, dan insya-Allah juga kita doakan semoga Ta'ala menjaga seluruh warga sekolah tidak terkena COVID-19, kerana kita yakin antara janji Allah Ta'ala setiap Al-Quran itu mempunyai syifa, mempunyai penawar segala penyakit. Oleh itu kita dah dapat maklumat daripada negara Brunei Darussalam kenapa rakyat Brunei Tuhan menjaga mereka tidak terkena COVID-19,
kerana mereka menjadikan amalan setiap pagi seluruh rakyatnya dibuat kerahan membaca surah Yasin secara istiqomah setiap pagi daripada sistem RTM-nya, TV-nya, sistem radionya, semuanya mengumandangkan surah Yasin sebagai amalan. Jadi, akhirnya terima kasih kepada semua yang mendengar ucapan Tutu ini. Yang saya ucapkan selamat menyambut malam nuzul Al-Quran dan selamat meneruskan puasa Ramadan secara istiqomah sehinggalah di penghujungnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.